Kenali negara kita ni, itu yang dapat kami kongsikan kepada Auda menerusi paparan video tadi. Dan juga untuk mengetahui lebih lanjut selera Brunei ku, Auda boleh layari laman Instagram di brunei.tourism. Dan juga Auda seperti yang dikongsikan tadi kepada bis kita, mungkin ada lebihan kewangan setelah keperluan Auda selesaikan dan kemahuan lagi Auda ingin tunaikan bagi khusus kepada kaum wanita. Pastinya ini antara yang akan memandang bagi ataupun pandangan mereka setentunya memang keliru untuk memilih manakah menjadi idaman hati mereka. Dan untuk itu kami bawakan kepada habis kita bersama dengan Sarina, di mana di segmen Menjulang Jiwa Bangsa, usahawan muda tempatan ke antarabangsa, akan kami bawakan bersama dengan narasumber itu yang mulia, Hajah Nurliana binti Haji Marsini, pengasas perniagaan Alia. Jadi kita bersama dengan Sarina. Baik, terima kasih Amar. Betul, ini akan pastinya memukau pandangan khususnya kepada golongan wanita. This is my eye candy. Jadi tudung dan juga wanita memang tidak jauh, memang selalu bersinonim dan berkaitan. Dalam segmen Menjulang Jiwa Bangsa ini, kita menampilkan seorang belia muda yang berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Jadi sebelum saya difahamkan, sebelum berkecimpung dalam perniagaan ataupun memproduksi tudungan ini, banyak perniagaan-perniagaan yang diceburi. Kita bersama dengan Hajah Nurliana Haji Marsini. Apa khabar pagi ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi pertama kali menampilkan diri di Rampai Pagi? Pertama kali. Betul. Jadi apa rasanya apabila usaha yang dilakukan sebenarnya sudah bertahun dalam bidang keusahawanan ini, tapi untuk produksi tudungan ini terus ditampilkan ke layar TV ataupun kaca TV kerana pencapaian yang sudah menembusi pasaran luar negara. Apa perasaannya? Sebenarnya macam Indah sangka. Kami actually sudah membuat Alia ni selama 3 tahun. Tapi sudah sampai kemari 3 tahun itu macam sekejap. And then Indah sangka juga yang kami boleh bawa produk kami ni ke luar negara. Baik, barangkali kalau dapat diceritakan dari mula awal melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Okey. Sebenarnya saya minat berniaga ni dari awal sudah. Maybe dalam 10 ke 12 tahun yang lalu. Tapi mula berniaga dengan menjual barang orang. Dari pakaian, and then dari kosmetik, makanan dan macam-macam lagi lah. Jadi minat berniaga tu memang sudah awal. Tapi dalam tahun 2016-2017 saya nampak banyak brand-brand atau jenama-jenama dari luar ni booming di Brunei, berkembang. So tiba-tiba timbul idea, why not saya mulakan satu brand yang boleh mengoffer produk yang kualitinya setanding dengan produk-produk yang di luar itu. So dari sanalah mulanya timbul idea untuk memulakan Alia ni. Jadi kalau saya lihat juga ini maksudnya kalau untuk produk Alia ini lebih kepada tudung, tudung bawal bersaiz 4 segi 4 segi tudung bawal. Dan dari segi material sebenarnya memang jauh berbeza daripada produk-produk lain yang ada dikeluarkan di negara kita ni, Brunei Darussalam. Macam mana boleh terdetik hati jua selain daripada tadi nyatakannya disebabkan produk luar pelangnya, jenama tudung luar yang booming di negara Brunei Darussalam, dan melangkah setapak lagi untuk mencuba memproduksi tudung. Jadi siapa antara pendorong ni kepada Hajah sendirilah untuk mengeluarkan desain tudung sendirian ni? Okey, sebenarnya saya sendiri memang suka lebih prefer memakai tudung yang bercorak ni. Itu salah satunya. And then dua juga sebenarnya minat untuk get kata orang side income. Untuk side income. Saya sebenarnya sebelum ini pun memang ada bekerja full time. So masa tu bisnes satu something yang part time saja. So tiba-tiba macam siok ada side income itu jadi macam siok. So kami start buat benda ni serius. And then kenapa tudung? Sebab kami berfikir tudung ini salah satu benda yang memang semua memang orang akan pakai. Satu, keperluan. Dua, keperluan. And then ia boleh memberi manfaat kepada ramai orang. So we thought kami juga ada belajar dari guru kami, kalau kita ini kan mula berniaga, pastikan barang-barang itu boleh memberi manfaat kepada ramai orang. Jadi
Sebab itulah kami decide untuk tudung. Mungkin ada research ataupun pengkajian di dalam negara sendiri Brunei ini, mungkinkah kerana wanita lebih ramai daripada lelaki atau macam mana? Mungkin ini sudah menjadi keperluan kita ni. Sebenarnya salah satu research yang dibuat juga, kalau kita ni kan start berbisnes, it's good to start business yang boleh capture bini-bini, yang boleh sanang influence bini-bini. Sebabnya ada research mengatakan bini-bini ni durang durang yang decision maker dalam household expenses. So bila kita ni kan membuat satu bisnes itu, pastikan ia boleh attract bini-bini pasal bini-bini senang di-influence. I mean that's what the research says lah. Setuju ke tak? Tapi memanglah kalau namanya tudung, kita begitu dekat dengan tudungan ni, barangkali dapat ditunjukkan dari segi design macam mana, apa yang membezakan design ataupun reka fashion yang Alia keluarkan daripada berbanding dengan barang-barang lain. Okey, masa kami mula-mula mendesain, sudah pastinya kami mendapat inspirasi dari jenama-jenama lain lah. Tapi macam apa yang ada di sini ni, contohnya ni, sebenarnya, sebenarnya macam mana kami mendecide untuk membuat certain design itu is sebenarnya dari feedback customer. So dikumpul masa awal-awal itu adalah feedback customer yang prefer abstract, ada yang prefer floral, and then macam dorang bagi feedback juga color-color macam mana yang dorang suka. So dari sana kami mula fokus on apa yang customer mau. Sukar saya menggambarkan sebenarnya dari segi material, ia nampak silky yang kita ni, lebih macam seperti sutra, tapi dari segi harga memang mampu milik. Material yang dipilih bagaimana? Material ini satin silk. Sebenarnya kalau saya boleh kongsikan, masa awal-awal saya mula dengan Alia ni, saya bermula dengan material yang lain. Material sebelum ini memang lain. Tapi sebab saya sendiri yang memakai, jadi ada certain character of the tudung itu macam saya indah berapa macam minatlah payah sedikit untuk dicuci dan apa-apalah sekali. Sudah tu we decided buat research apa material yang friendly untuk user, friendly untuk pemakaian ni. So kami kaji juga bini-bini kalau memakai tudungan ni apa yang diorang cari. On top of design, apa yang diorang cari. So diorang mau yang indah panas, and then yang senang dicuci, senang di-iron, yang indah kusutkan diusai apa tu kan. So kami kami ciptalah yang material kami buat dari material satin silk inilah. Betul sekali. Dan kita percaya juga perusahaan ini telah turut memberikan peluang khususnya dari segi tawaran bekerja kepada anak-anak tempatan. Saya difahamkan juga Hajah sendiri mampu sekarang memberi tawaran kerja itu kepada anak-anak tempatan. Jadi di kalangan apa saja tu mereka ni? Alhamdulillah pada masa ini kami ada sudah pekerja full time, iaitu yang bertanggungjawab untuk designing, dan yang seorang lagi untuk admin lah, untuk yang melayan-layan customer, semua itulah. Baik. Apa antara cabaran setelah lebih kurang 3 tahun? Ini secara kalau untuk perusahaan tudungan ini 3 tahun ya, antara cabaran yang diterima dari segi perniagaan ataupun mungkin daripada pelanggan sendiri, saya percaya banyak ni. Banyak. Dari awal-awal berniaga, cabarannya yang saya boleh kongsikan mungkin 1 masa, 2 modal, 3 penerimaan. 1 apa tu? Orang ramai lah. Kita so ni, macam masa awal-awal, apakah ni Alia ni? Brand dari mana kan ni? So macam masa tu kan mengenalkan ataupun membagi awareness kepada orang tu sedikit payah, tapi we didn't stop lah. Kami teruskan bagi awareness. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Betul. Dan saya percaya ada mentor ni Hajah sendiri untuk terus kuat hati, kuat semangat meneruskan perniagaan ni. Siapa mentorannya? Sebenarnya yang macam membagi dorongan, sebenarnya terinspirasi dari usahawan-usahawan yang sudah berjaya. Not only diorang ini berjaya membina diorang punya bisnes, tapi mengubah kehidupan orang lain. So dari itu kami macam inspired, why not kita ni buat yang boleh membagi manfaat untuk ramai, yang boleh menolong orang lain juga. Itu satu.
Dua, dalam yang kami belajar dalam berniaga ni mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Jadi mau indah mau mesti cari guru, cari mentor. Mentor saya seorang usahawan dari luar lah sebenarnya, tapi dari bidang yang sama. Dari bidang yang sama. So fashion industry juga. So dari sanalah banyak belajar apa yang macam mana, apa yang patut dibuat, apa yang tidak patut dibuat. Ni bercerita sedikit mengenai dengan keupayaan dan pencapaian brand Haja sendirilah. Dikabarkan juga turut menerima tempahan ke luar negara, di mana produk ini sudah tembus ke luar negara. Dapat ceritakan? Okey, alhamdulillah. Pada tahun 2019 bulan Ramadan kami berpeluang join satu expo Ramadan di Malaysia. Pada masa tu memang dah ada prepare tapi macam excited kan melihat macam mana market di luar. So kami join, and then kami pada masa tu kami satu-satunya vendor Brunei yang join. So dari sana kami banyak belajar dari vendor-vendor yang ada di sana juga, menimba ilmu dari orang-orang yang sudah berpengalaman. And then dari sana juga kami dapat create kami punya customer base. So bila kami sudah balik ke Brunei, sebab kami memang dah ada platform untuk menjual di sana. Bila sudah balik ke Brunei, customer-customer ni ada menghubungi, dorang kontak. Dari mana kan dapat lagi tudungan ni? Ada orang macam suka. So jadi lepas itu we decided untuk buka platform di Malaysia. Kami sudah pun ada dalam 10 orang reseller di Malaysia. Buat masa sekarang lah ya. Setakat ini berapa desain yang ada? Berapa desain yang ada? Kalau Indah silap, kami sudah mengeluarkan lebih dari 300 ke 400 color. 300 ke 400 color atau dari segi desain? Desain mungkin dalam 100 ke 200 lah. Wah, dalam masa 3 tahun? Yes. Jadi ada je barangkali antara yang hot selling, barangkali desain yang hot selling lebih kepada floral ke ataupun abstrak ke? Ada research? Sebenarnya half-half. Masa awal-awal kami fikir market tempatan lebih menyukai floral. Tapi sebenarnya ramai je peminat-peminat abstrak. So biasanya pengeluaran kami memang akan kami mix. Contohnya minggu ini kami mengeluarkan floral, minggu depan kami akan mengeluarkan yang abstrak. Jangka masa mengeluarkan setiap produk ini macam mana? Ada? Biasanya nearly setiap minggu. Wah, mengeluarkan desain-desain baru. Produksi tempatan ke ataupun macam mana? Produksinya di luar, tetapi designing memang semua dalam negeri lah, tempatan, anak tempatan yang buat. Okey, kalau tadi orang dengar ceritanya tu, kita melihat betapa bervisi dan bermatlamatnya mereka ni ya. Ada je barangkali pengeluaran tudung-tudungan ni yang bersempena ataupun macam mana? Apa kelainan yang boleh dibawakan oleh tudung Haja Hania daripada yang lain? Di dalam Alia kami ada mengeluarkan satu collection, iaitu kami panggil collection signature, yang saya pakai sekarang ni. Ada huruf-huruf A. So ini memang kami keluarkan in kuantiti yang limited, dan color-colornya tu bila ia sudah habis kami akan reprint lagi. So ini kira antara collection yang memang hot selling. Kalau kami mengeluarkan ini apa saja color memang biasanya cepat habis. Baik, untuk perancangan masa depan ni, mungkin dalam masa terdekat 5 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang, apa yang ingin dicapai untuk mungkin bukan hanya tudung tetapi produk-produk lain? Sebenarnya memang ada perancangan untuk explore produk-produk lain, tapi kalau under Alia, kami sebenarnya merancang untuk mengexpand lagi kami punya tim, sebab macam di Brunei masa ni kami sudah ada lebih kurang 40 reseller. 40 orang reseller yang menjual tudung Alia, dan diorang ini ada opportunity untuk mendapatkan side income. Kadang-kadang ada yang sampai boleh mendapatkan 2 ke 3 ribu sebulan hanya dengan menjualkan tudung tanpa modal. Jadi apa requirement-nya lah? Biasanya requirement-nya senang. Ada mindset positif dan ada keinginan, itu saja. Mindset mesti positif, and then ia kemahuannya tu tinggi. Dari segi lebar bidang tudungannya, adakah lebih besar daripada yang standard size ataupun macam mana? Sedikit besar, sedikit lebih lebar dari yang standard size. Ia punya size is 1 meter by 1 meter. Jadi maksudnya berapa kaki? Dalam 4
inci. 40 inci kali 40 inci ya. Baik ya. Kita sebenarnya cukup teruja lah dengan usaha Hajah dan juga tim, dan pastinya ini merupakan dorongan yang begitu jitu daripada keluarga. Yes. Kalau Indah bermula, Indah akan tadi tahu di mana tahap pencapaian kita ni tu, di mana kemampuan kita ni. Potensi memang setiap individu tu ada. Jadi bagi Hajah sendiri, apa barangkali kata-kata semangat, mungkin kata-kata yang boleh menyuntik inspirasi kepada anak muda kita ni. Kalau kita ni lihat, kalau kita ni mengaitkan juga dengan kadar pengangguran di negara Brunei Darussalam tu agak tinggi juga berbanding kalau melihat pada nisbah nisbah rakyat kita ni sendiri ya. Ada yang boleh disampaikan kepada belia-belia kita ni agar jangan hanya duduk berpeluk tubuh menantikan peluang pekerjaan diberikan, ataupun walaupun kita ni berusaha sudah mencari kerja cuma belum ada rezeki. Jadi sambil-sambil menanti tu apa yang boleh dibuat? Okey, mungkin sedikit perkongsian. Sebenarnya rezeki ini ia Indah akan datang cuma itu saja tanpa tani mencari. Tani mesti berusaha je cari. Tetapi macam contohnya ada yang Indah bekerja masih mencari menunggu pekerjaan atau sebenarnya banyak peluang-peluang yang ada. Kadang-kadang kan kalau kita ni kan start bisnes ini dalam otak belum cukup modal belum besar. Tapi sebenarnya banyak saja peluang perniagaan yang kita ni boleh mulakan tanpa modal sebenarnya. Yang sebenarnya yang sempit itu mindset kita ni. Jadi sekiranya ada yang di luar sana berminat untuk start berniaga, kalau ada passion, go for it. Tetapi satu saja, jangan takut gagal. Sebab macam menjalani bisnes ini memang akan ada cabaran, memang akan melalui macam kepayahan. Tapi sebenarnya benda-benda itu yang membuatkan kita ni kuat. Kita mesti lalui juga. Mesti lalui juga. Itu proses pembelajaran lah. Betul sekali. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan kepada Hajah Nurliana ya, perkongsian cerita, dan sebenarnya saya sendiri kami ini malar ni dapat inspirasi. Cuma itulah seperti yang Hajah nyatakan. Selagi Indah bertindak, kita ni Indah akan tahu kemampuan kita ni. Dan jangan jom menjadikan bahawasanya modal itu menjadi penghalang. Kita lihat kita bermula dengan keupayaan kita ni, modal yang ada kepada kita ni, jadikan ianya satu pemangkin untuk kita ni terus maju ke hadapan. Terima kasih Nurliana. Terima kasih. Semoga terus maju jaya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, itu kita bawakan untuk segmen menjulang jiwa bangsa, dan jangan ke mana-mana Auda, ada satu segmen lagi yang akan turut kita bawakan nanti selepas siaran berita Semang Pagi.